Haris riwayat Imam Bukhari. Wa anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Daripada Al-Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kamu kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam tempoh satu hari adalah sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis, satu riwayat Imam Bukhari, satu lagi Imam Muslim. Kedua-duanya adalah hadis sahih. Intisari hadis. Hadis di atas mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat sebanyak 100 kali sehari. Manakala hadis yang kedua menyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kita, Nabi ni bersifat dengan maksum, yakni terpelihara daripada dosa. Kita ni tak maksum, maksudnya sentiasa terdedah dengan dosa. Subhanallah. Kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali, kalau kita yang tak maksum ni sepatutnya beribu-ribu kali lah. Kena berganda-ganda lah, perlulah kita banyakkan lagi istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan sebut di sini, kadang-kala terdapat sesetengah golongan manusia yang tergesa-gesa bangun tanpa berwirid terlebih dahulu setelah menunaikan solat. Sekurang-kurangnya mereka perlulah beristighfar terlebih dahulu. Kalut, ada orang kita kaluan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabuh-gabuh je buat mangkit dia terus. Kalut. Sepatutnya istighfar lah paling kurang 3 kali. Paling kurang 3 kali. Dah lah waktu lain tak istighfar dah. Lepas sembahyang pun tak istighfar lagi. Jadi kita kena cubalah sesibuk mana pun kita ni, jangan buat pesen bagi salam bangkit terus. Kena beristighfar. Sebab apa? Satunya, kemungkinan solat kita tu ada kecacatan. Jadi kita istighfar tu untuk nak cover, nak tampung balik solat kita. Yang keduanya, selepas solat adalah waktu yang sangat mustajab doa. Jadi ambillah peluang itu untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dinyatakan dalam hadis itu, iaitu ketika sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah dipapah untuk dibawa ke masjid bagi menunaikan solat. Pada ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada dalam sangat-sangat uzur. Subhanallah, uzur sangat-sangat. Dan kita baca sirah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan solat berjemaah, dan Nabi kita sentiasa menjadi imam. Subhanallah. Dan suatu ketika bila Nabi uzur, Nabi Sayyidina Abu Bakar ni tengok macam Nabi ni uzur sangat. Tunggu. Nabi tak main. Akhirnya bila pun iqamat, Sayyidina Abu Bakar pun jadi imam. Tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar jadi imam ni, tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang. Dan bila Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi datang, dia undur. Waktu semayang tu Sayyidina Abu Bakar undur, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun naik jadi imam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Kisah ini menceritakan bagaimana solat yang dilakukan mengalami pertukaran imam. Tak pernah berlaku kat kita lah. Tak pernah berlaku kat kita ni. Bila tukar ni lah, imam batai tu imam batai, barulah makmum ni akan naik. Tu pun jarang berlaku kan. Jarang berlaku. Tak tahulah sama ada jarang berlaku ataupun tu imam tu menyamak. Dia batai dah, biar sampai sudah. Biar sampai sudah. Tak pergi buat batai lah, di celawah buat sampai sudah. Lepas tu kadang-kadang kena berlaku juga, pernah berlaku di pondok dulu. Tu
Tok Guru Yasin almarhum, dia sembahyang, dia rokok, kemudian baca kunut. Lepas baca kunut, dia rokok pula. Lepas rokok, dia baca kunut sekali. Makmum selawu habis. Kita sujudlah. Maksudnya bila tu imam ni silap, maka kita terus sujudlah. Ada makmum hak sujud dah tak tahu duk tengok tu imam ni baca kunut, dia bangkit baca kunut balik. Selawu habis. Dia ada ketikanya tak boleh kita mendahului imam, tak boleh mendahului imam. Tapi bila dah tu imam tersilap, maka ketika itulah makmum lah dahulu. Sebagai peringatan pada tu imam bahawa aku silap, maka kita buat dulu. Baik, setelah menunaikan solat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah ucapan melalui sabdanya, faman kuntu jalattu lahu zuhra fa hadza zuhri falyastaqid minhu wa man kuntu syatamtu lahu irda fa hadza irdi falyastaqid minhu wa man kuntu akhadtu lahu mala fa hadza mali falyastaqid minhu atau kama qala. Inilah waraknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang pernah aku pukul belakang badannya, maka ini belakang badanku. Ambillah peluang ini untuk membalasnya. Sesiapa yang pernah aku mencerca akan maruahnya, maka inilah marahku, dan balaslah cercaan itu. Sesiapa yang pernah aku ambil akan hartanya, maka inilah hartaku, dan ambillah daripadanya. Dekat Nabi wasallam ini kaedah nak memohon maaf. Kaedah nak memohon maaf diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ini adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini adalah contoh teladan yang terbaik. Jadi bila dekat nak wafat, Nabi kata siapa yang aku pernah buat silap dengan dia, aku terpukul ke, aku terambil harta ke, sekarang mai balas balik untuk aku nak tebus dosa aku. Tiba-tiba seorang sahabat tampil menyatakan, ya Rasulullah kena kembalikan semula hak. Sahabat menyatakan pada ketika berlangsungnya perang Badar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cuba membetulkan saf. Sawu sufakum, luruskan saf. Nabi ini tuan-tuan waktu nak lurus saf, perhati siapa tentera meluruskan barisan kawat tu. Kena minta. Sebab tu antara sunat tu imam ni lah, kena minta supaya luruskan. Nabi sampai kata luruskan, pastikan, cek seorang-seorang. Kenapa? Dengan lurus saf ni lah baru nak menyatukan hati umat. Kalau tak lurus saf, tak boleh satu. Sebab tu dalam masjid pun kelahi tu, imam kelahi. Gaduh. Jangan kata dalam masjid, di luar lagi lah. Nabi kita SAW dalam nak lurus ni, ada seorang sahabat ni terlebih masuk depan. Nabi ambil kayu sugi dia, cucuk buat dia. Soalnya belakang belakang sikit. Ketika tu terus datang Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, Allah tidak utuskan kau sebagai jabbaran. Allah tak utus kau sebagai seorang samsid, tapi Allah utuskan kau sebagai rahmat. Maksudnya tak betul cara kamu tegur, perbetulkan saf sahabat dengan jolok dia dengan kayu sugi itu, tak perlu. Sepatutnya kena tolak dengan seluruh. Kemudian sahabat Rasulullah SAW telah berbuat buruk kepadanya dan perlu dibalas balik kepada baginda. Maka Nabi Muhammad SAW pun minta, okey, kalau aku dah buat silap pada kamu, aku cucuk pada kamu, sekarang aku bagi peluang pada kamu untuk balas balik. Oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cucuk pada sahabat ni pada perutnya, maka kena cucuk baliklah pada perutnya. Maka Nabi pun selok baju dia, cucuk. Ketika ni sahabat tadi tuan-tuan yang nikmat Allah SWT tak ambil peluang untuk cucuk, sebaliknya ambil peluang untuk kucuk perut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkejut, kenapa kamu tak cucuk? Sepatutnya cucuk dah. Lalu sahabat ni mengatakan bahawa beliau ingin mati dalam perang, dan perkara yang terakhir yang ingin dilakukan ialah menyentuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita nak mati syahid. Yang kedua, nak sentuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kisah ini membuktikan bahawa Rasulullah SAW sanggup membiarkan para sahabatnya membalas kembali sekiranya baginda ada melakukan kesalahan terhadap mereka. Okey. Berkenaan dengan hadis solat tersebut, terdapat perbezaan pandangan ulama. Maksudnya, dalam hadis ni cerita zahir dia, Nabi kita Sayyidina Abu Bakar tengah jadi imam, tiba-tiba Nabi mai, Sayyidina Abu Bakar undur, Nabi pun jadi imam. Baik, boleh tak kita nak buat begitu? Maksudnya kita solat ni, kita ana jadi imam lah. Tak-tak tok guru mai, tok guru jadi imam dia, mai. Boleh tak ustaz dia ni nak undur bagi tuan guru jadi imam? Terdapat sebahagian ulama menyatakan bahawa perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Jangan. Tak boleh. Kerana apa? Kerana niat telah ditentukan ketika takbiratul ihram. Maksudnya kita niat tiba, sahaja ku solat pada subuh rakaat imam. Dah niat dah imam. Selain itu, terdapat juga sejumlah ulama yang berpendapat bahawa perbuatan tersebut dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi buat. Dalilnya Nabi buat. Maka boleh. Ada pandangan kata boleh, ada pandangan kata tidak boleh. Semua ini adalah antara khilaf ulama berkenaan dengan hadis tersebut. Selain itu, apa yang boleh disimpulkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali. Suatu perbuatan yang patut dilakukan oleh setiap umat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Batu kita ni kalau bolehlah seminimum mungkin sehari 100 kali. Batu kita pun macam ada peraturan atur pada orang-orang pejuang orang yang nak berjuang Islam ni, bergerak Islam ni, aktivis amilin Islam ni, kita wajibkan mereka supaya beristighfar sehari 100 kali. Jadikan satu sebagai kewajipan. Maksudnya kalau terlupa pun Allah, sepatutnya siang pagi tadi ni kena istighfar, malam tadi teringat, kena ganti balik. Punya kalut tuan-tuan. Memang kita ni sibuk zaman dunia ni, sampai terlupa langsung. Esok pun teringat, Allah, aku terlupa sifat marin. Qada. Qada hak marin tu. Qada. Sebab itulah amalan-amalan sunat ni samalah kita dulu bagaimana kita boleh istiqamah solat fardu. Cara nak istiqamah solat fardu ialah kalau tertinggal kena qada. Samalah kalau kita nak istiqamah amalan sunat ni tuan-tuan dimati Allah SWT, bila kita tinggal maka kena qada. Kita ni tak pernah tinggal lah solat tahajudnya. Tapi hari malam tu balik pukul 1 dah, musim pilihan raya ni tuan-tuan. Tidur balik rumah tuan-tuan pukul 2 baru tidur. Jaga-jaga azan subuh lah. Azan subuh dah tak ada yang buat. Maka jangan biar belum pilih. Esok ada lagi, jangan kata buat esok ada lagi. Pastikan kita ganti solat tahajud yang kita tinggalkan tu. Itu formula ataupun petua supaya kita ni istiqamah dengan amalan sunat. Ustaz, bukan wajib pun sunat je. Memang sunat je. Tapi di akhirat, bila kita tengokkan sehari ni, ibarat kata solat tahajud ni bukan sikit-sikit. Contohlah, ganjaran dia pahala macam ni, contohlah. Ganjaran pahala dia sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud. Kita hidupnya 7,000 hari lah. Contoh kita kata. Di akhirat, dibentangkan pahala kita. Tiba-tiba ada sehari tu satu bukit Uhud tak ada, kosong. Kosong. Bukit Uhud kosong. Lalu kita tanya, Tuhan, pasal apa ni kosong? Kosong, kamu tinggal je sehari. Waktu tu menyesal? Menyesal yang amat sangat lah. Menyesal yang amat sangat. Sebenarnya bukan bukit Uhud, lebih besar lagi. Lebih besar lagi ganjaran sunat. Sedangkan kita sebut dulu subhanallah pun kan. Subhanallah tamla'u ma bainas samai wal ardh. Subhanallah pun sudah pahalanya melewati langit dan bumi. Apatah lagi solat tahajud, bangun di tengah malam dengan sembahyangnya, dengan baca Fatihahnya, dengan baca surahnya, subhanallah. Sudah tentulah ganjarannya terlalu luar biasa. Maka ketika tu kalau tinggal menyesal sangat. Jadi batu jangan tinggal. Kalau tinggal kena ganti balik. Baik. Pengajaran daripada hadis ni, pertama, dibolehkan bersumpah atas sesuatu yang memberikan penekanan
meskipun tidak terdapat keraguan bagi orang yang mendengarnya. Maksudnya kadang-kadang kita diizinkan oleh Allah SWT untuk bersumpah. Untuk apa? Bagi meyakinkan apa yang kita sampaikan. Dan kita tengoklah Allah Subhanahu Wa Taala bila nak sampaikan sesuatu, Allah mulakan dengan sumpah. Wallaha wadduha, kan? Wadduha wal laili idza saja. Kemudian Allah sumpah tu akhirnya Allah nak abang dah. Ma wadda'aka wa ma qala hi Muhammad. Tak betul tuduhan puak-puak kafir yang mengatakan aku ni benci, aku tak tinggalkan kamu. Tak betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu wallahi nafsi biyadi, demi Allah yang diriku di tangannya. Maksudnya Nabi sentiasa bersumpah untuk nak menambahkan keyakinan. Yang kedua, semua umat dan individu diperintahkan untuk bertaubat dan memohon keampunan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara daripada dosa pun tertak memohon keampunan dan bersungguh-sungguh dalam taubat kepadanya. Kita dah sebut dulu jalsah yang lalu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat maksum. Tapi kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertaubat? Kenapa Nabi beristighfar? Sepatutnya tak payah beristighfar. Jawapannya ulama jawab, Nabi beristighfar walaupun baginda maksum ialah untuk nak mengajar ke hamba dia, untuk nak mengajar umat dia supaya beristighfar. Kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak beristighfar, kita tak istighfar lah. Jadi tujuan Nabi, ingat tu, tujuan Nabi beristighfar bukanlah untuk nak mengampunkan dosa dia. Sebaliknya, tujuan Nabi beristighfar untuk mengajar umatnya supaya sentiasa beristighfar. Kan? Kita tengok dulu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu nak masuk tandai. Bila keluar tandai, Nabi sebut ghufranak. Mohonlah keampunan engkau Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Kenapa? Antara sebabnya ulama sebut, Nabi sebut tu kenapa? Nabi rasa bersalah kerana waktu dalam tandas tadi Nabi tak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bersalah, subhanallah. Padahal dalam tandas tu memang tak boleh zikir. Tapi Nabi kita sallallahu masuk tandas tak berzikir, keluar minta maaf Tuhan. Tak asal aku duduk dalam tandas, aku tak zikir pada kamu. Aku nak zikir, moga tak boleh. Tak boleh zikir. Dan aku mohon maaf pada. Itu maksudnya, bila Nabi kita beristighfar, maka kita kena banyakkan istighfar. Sebagai ibadat maksudnya, sebagai satu tuntutan dah. Nabi kata, kamu hai umatku, kamu kena beristighfar. Kenapa? Aku yang bermaksum, bersifat maksum ni pun beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kena banyak istighfar? Sebab dosa-dosa kita yang banyak. Nak bersihkan dosa ni, nak bersihkan kekotoran. Kalau baju ni, nak bersih baju ni, kena basuh. Nak bersih dosa ni, kena istighfar. Kalau tak istighfar, menyebabkan kita mati dalam keadaan berdosa. Bila berdosa, berarti badan kita kotor. Tak layak untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis, bagaimana nak masuk syurga? Nak masuk syurga, kena dibuang, kena dibersihkan dosa tu juga di akhirat. Baru boleh masuk syurga. Bagaimana nak buang dosa di akhirat? Bakar api, na'udzubillah. Nak buang dosa di akhirat, kena bakar api. Sanggupkah kita nak kena bakar api? Sudah tentulah tidak sanggup. Lepas tu nak kena habis dosa-dosa kita ni sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa kita dengan Allah ataupun dosa kita dengan sesama manusia. Yang kita sebut dulu, kalau kita ni ada terumpat, maksudnya kalau syarat apa orang dosa dengan Allah ada 3 syarat kan? Menyesal, kemudian berazam tak ulang, kemudian memohon keampunan. Tapi bila terlibat dengan manusia, sama ada mencuri ataupun kita ada umpat, maka kewajipan kita untuk memohon maaf kepada orang yang kita umpat. Tapi kalau orang yang kita umpat tu sama ada dia mati ataupun dia ni tuan-tuan jenis grebel samsin. Mat, aku dulu pernah duk kata panggil mak ke bawah. Sampai ke bawah, bum, tumbuk terus tuan patah gigi. Memang ni perangai ya. Kita kenal dia ni perangai. Tahu kata orang kata dia memang tumbuk terus ya. Saya hilang masuk ICU tu. Maka
orang yang jenis ni, yang perongih ni, kita tak boleh nak tunjuk warak sangat, tak boleh menyakit kat kita. Jadi ulama kata memadai kita beristighfar saja. Kita istighfar, Allah maghfirli walahu. Ya Allah, ampunlah dosaku dan baginya, kawan yang kita umpat tu. Maksudnya luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hendaklah memperbanyakkan permohonan ampun dan menyegerakan taubat. Banyak istighfar dan segera bertaubat. Taubat ni tak boleh ditangguh-tangguhkan, kena segera. Kerana seorang hamba tidak pernah luput daripada kesalahan dan kekurangan, di samping menyedari tempat kembalinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak boleh tangguh taubat? Tak boleh, esoklah. Esoklah. Kenapa? Sebab kematian ni tak bagi tahu. Kematian ni dia datang, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal ni dia datang tak lewat, tak cepat walaupun 1 minit. Maka sebab tu tak boleh nak tangguh taubat kita. Galakkan kepada umat untuk memperbanyakkan istighfar, bukanlah memadai dengan menetapkan jumlah tertentu semata-mata. Contoh tadi yang disebut, kita tetapkan 100 kali. 100 kali. Jadi tak memadai dengan jumlah tertentu. Tapi kenapa yang tok-tok guru kita sebut tu? Istighfarlah 100 kali. Ada kata istighfarlah 1000 kali. Ada setengah istighfarlah 2000, 10,000. Adakah jumlah-jumlah yang ditentukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Banyak tu. Jadi Nabi ni paling banyak istighfar dia, yang Nabi sebut hadis 100 kali ya. Tak lebih yang kita baca dulu dalam kitab Hisnul Muslim, paling banyak pun 100 kali. Ada yang Nabi ajar 3 kali kan, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 33 kali, dan paling banyak 100 kali. Tapi kalau kita mengaji bahawa tarekat ni sampai 1000, sampai 10,000, 20,000. Kenapa ulama menetapkan jumlah ni? Supaya mengikat kita. Mengikat kita. Supaya waktu duduk di Arafah, antara amalannya lah la ilaha illallah wahdahu la syarika 1000 kali. Jadi bila tarekat 1000, menyebabkan suatu la ilaha illallah la syarika. Dia nak hambat nak perubih tu. Nak hambat nak perubih 1000 tu, tak duduk semang uhung. Tapi yang tak beramal duduk semang. Cuma heran untuk anak-anak sampai pukul 8 pagi lagi. Nak wukuhnya esok. Lepas esok. Tu sembang lah. Mengeteh, mengopi. Tapi kalau orang yang dia tahu antara amalan ni adalah 1000 kali apa la ilaha illallah, kemudian 1000 kali qulullah, 1000 kali ayat kursi, dia tak ada nak sembang dah. Tu tujuan ulama menetapkan bilangan-bilangan yang tertentu. Yang akhir sekali, pengajaran hadislah ikhlas dalam bertaubat merupakan syarat penerimaan taubat. Kalau orang tu taubat kerana terpaksa, taubat kerana nak menunjuk-nunjuk, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bertaubat? Sebab itulah disebutkan antara syarat taubat an-nadamatu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Menyesal yang macam mana? Contoh orang yang berzina, tiba-tiba mengandung. Allah, menyesalnya aku berzina, hari ni aku dah mengandung. Itu bukan an-nadamatu. An-nadamatu menyesallah, ya Allah, yang sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa Tuhan, aku telah menzalimi diri aku dengan buat dosa kesalahan pada kamu. Sekiranya kamu tidak ampunkan aku dan belas kasihan terhadapku, nescaya aku tergolong di kalangan orang rugi bah, masuk neraka. Bimbang kalau Allah tak ampun, kalau aku tak bertaubat, nescaya tempat aku adalah neraka. Maka kita memohon keampunan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon keampunan kerana ni Allah ni terlalu baik dengan kita. Maka tidak munasabahlah Allah yang terlalu baik tiba-tiba kita buat jahat, buat khianat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita lah, kalau suami ni ada isteri yang baik, isteri ni sentiasa jagalah, tinggi suara pun tak pernah, setrika baju, masak, gorok, baik. Sangguplah kita nak curang, nak sakiti hati isteri tak? Sudah tentulah tidak.
Samalah kalau kita suami yang baik ni, tentulah isteri kita tak sampai kalau dia ni terjumpa duit RM1 pun dalam poket. Bang, tadi ada I jumpa duit RM1. Ni, tu. Baik semua ni. Kenapa? Kerana kita ni terlalu baik. Cukup time bagi duit. Nah, ni belanja awak bulan ni. Ini awak nak beli ni. Bagi cukup. Sebabkan dia nak ambil pun tak sampai hati. Tu baru kita bagi duitnya tuan-tuan, bagi belanja. Apatah lagi Allah SWT. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah sebagaimana Allah buat baik kat kamu. Dan Allah ni tak pernah berkira buat baik kat kita. Lepas tu kita duk kempen orang derma kan. Derma sahabat-sahabat kami ni, tuan-tuan, derma ada derma dekat Cawangan, derma dekat JPRD, derma dekat kawasan. Setengah orang ish, mana dekat Cawangan pun nak kena derma, kat kawasan ada derma. Ana jawab, jangan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah tak pernah berkira dengan kamu. Kan? Kalau Allah berkira, mana? Mari makan dah, hari ni tak payah makan dah. Mari makan dah, tak hari ni tak payah makan. Tak, hari-hari boleh makan. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi moga-moga apa yang kita sebut pagi ni dapat jadi iktibar pada kedua itu semua. Dan sebagaimana yang kita semua tahu, 19 bulan ni kita akan mengundi. Maka semua kita diminta supaya mengundi. Apa hukum mengundi? Hukumnya adalah wajib memilih pemimpin. Orang yang tidak mengundi, sebenarnya dia telah mengundi orang jahat untuk memerintah negara. Jadi kita pastikan kita tunaikanlah tanggungjawab kita, sebab ini termasuk dalam kaedah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib dia cegah dengan kuasa yang ada. Dan kuasa yang ada pada rakyat ialah dengan undi dia. Bila kita pemimpin tu bagi lesen judi, maka kita sebagai rakyat kena tolak orang ni, jangan bagi ke dia. Sebaliknya, kena unilah pemimpin yang mampu, yang hendak menutup premis-premis diri. Kalau kita tak mengundi, berarti kita redha dengan judi, redha dengan maksiat. Redha bimaksiatin maksiatun. Orang yang redha dengan maksiat, sebenarnya dia melakukan maksiat. Kita tak, saya tak judi Ustaz. Tak, kamu berjudi. Karena kamu tak cegah judi yang dilaksanakan, yang ada dalam negara kita. Kenapa kamu tak cegah sedangkan kamu berkuasa untuk memilih pemimpin yang nak menghapuskan judi? Jadi insya-Allah tuan-tuan, tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni nak buat tabung kita mula, itu kutip dana pilihan raya dan ikuti balik dana sekolah, insya-Allah. Akhirnya lepas pilihan raya ni kita akan mulalah untuk nak buat dulu, kita nak bina dulu dewan, bagi guna dulu. Maksudnya kita buat dewan dengan kos yang murah, pokoknya dah boleh guna dulu. Sambil-sambil kita guna, kita naikkan bangunan pejabat sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Wahai Tuhan pemilik hari kiamat, kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dan kepada Engkaulah kami beribadat. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Wahai Tuhan pemilik kerajaan, Engkaulah yang memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kenaki, Engkaulah yang mencabut kerajaan daripada siapa yang Engkau kenaki, Engkaulah yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu. Wahai Tuhan, selamatkanlah negara kami. Wahai Tuhan, selamatkanlah negara kami daripada jatuh ke tangan musuh-musuh kami. Wahai Tuhan, satukanlah hati umat Islam dalam negara kami. Wahai Tuhan, janganlah disebabkan dosa kami, kamu biarkan kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak takut pada kamu dan tidak reti kesian belas terhadap rakyat jelata. Wahai Tuhan, pada kamulah kami bertawakal, pada kamulah kami bertaubat, dan pada kamulah kami semua akan dikembalikan. Wahai Tuhan, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka.
Wahai Tuhan, masuklah kami ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.